السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita menerusi surah Al-Ahqaf, dan pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan sedikit ayat 13 hingga 14. Kita ulangi ayat tersebut sebelum masuki ayat yang baru, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kerana mereka tetap istiqamah, maka tiada kebimbangan atas mereka, dan mereka pun tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ikhwati fillah, perkataan istiqamah ini yang disebut oleh Allah SWT ini Summa ini difahami sebagai satu isyarat tentang tingginya kedudukan istiqamah serta kehadirannya setelah adanya iman pada Allah SWT. Istiqamah yang telah kita bincangkan sebagai contoh kisah Husain bin Salam, iaitu Abdullah bin Salam, nama baru yang telah Nabi tukarkan untuknya. Istiqamah beliau sampai dalam mimpinya beliau melihat memanjat satu tiang yang tinggi, meletakkan tangannya pada kalung yang Nabi telah sifatkan itu dia al-urwatul wuthqa, maknanya satu pegangan yang tidak akan kau lepaskan sampai ke akhir hayatmu, wahai Abdullah. Istiqamah ni tuan-tuan, dia kalau kita perhatikan satu bentuk kata kerja yang berasal daripada istaqama, yastaqimu, istiqamatan, yang diambil dari perkataan asalnya qama, yang bererti lurus, tidak bengkok. Menurut ahli-ahli bahasa Arab, sebagai contohnya tuan-tuan melihat dalam kamus Al-Farid, begitu juga kamus Al-Aziz, kedua kamus yang baik untuk tuan-tuan miliki. Menurut erti bahasa, istiqamah ni bererti pelaksanaan sesuatu secara baik dan benar dan berterusan. Itu maksud qama, istiqamah. Istiqamah yastaqimu, maknanya berlaku baik, berterusan dalam kebaikan itu tanpa berhenti. Jadi kemudian makna ni dimaksudkan dengan pengembangan, dalam erti kata merujuk kepada konsisten, setia melakukan satu sebaik mungkin. Mesej yang sama juga ditujukan Allah SWT kepada golongan yang terpilih ini dalam surah Fussilat. Nanti kita bincang dalam surah Fussilat tentang perkara namanya istiqamah, sampai turunnya ayat meminta Nabi istiqamah sampai berubahan kepala Nabi SAW. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Permintaan untuk istiqamah, tuntutan istiqamah ni menyebabkan rambut Nabi berubahan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, boleh kita lihat sebagai contohnya dalam syarah kepada Riyadhus Salihin dalam bab istiqamah. Milikilah kitab yang namanya Riyadhus Salihin, tuan-tuan, kerana ia memang sebenar-benarnya laluan untuk jadi orang salih. Orang salih ni seronok beribadahnya, lazat dalam kerja yang dilakukan. Kalau kita tidak memiliki kitab Riyadhus Salihin yang besar itu, ringkasan Riyadhus Salihin oleh Muhammad Yusuf An-Nabhani pun dah memadai lah tuan-tuan. Betul tolak daripada semangat Ramadan ni berterusan untuk kita lakukan, membaca hadis-hadis Nabi SAW kelak, satu hari satu langkah mendekatkan diri kepada Nabi SAW. Jadi penutup ayat ni menekankan tentang ganjaran yang akan diperoleh sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Sekali lagi menunjukkan bahawa qalu rabbunallah bukan sekadar ucapan di bibir, tapi dibuktikan secara konkret dalam amal perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang Muslim. Selain daripada itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir, fala khaufun alaihim, mereka tidak merasa bimbang. Bimbang selepas kematian nanti. Tuan-tuan baca dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, pesan Nabi SAW terhadap seorang sahabat agar sentiasa membanyakkan zikrullah. Lalu berkatalah seorang di kalangan tabi'i yang masyhur, namanya Abu Muslim al-Khawlani. Beliau dijelaskan oleh anak-anak muridnya di kalangan tabi'i, masya-Allah, Abu Muslim al-Khawlani yang pernah digugat untuk dibakar dalam api oleh Al-Aswad Al-Ansi, yang mana telah menyaksikan keselamatannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim berlaku lagi sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selamat, dia tidak dibakar dalam api. Abu Muslim al-Khawlani disifatkan, tuan-tuan, kalau berlaku kiamat, dia pun tak tahu apa lagi amalan yang boleh dilakukan. Nak ceritakan semua kebaikan mereka dah buat, tuan-tuan. Dengan sebab itu mereka ni tidak bimbang apa pun nak menghadapi kematian. Fala khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan terhadap masa yang akan datang, iaitu dalam kubur besok bekalan cukup atau tidak dah tak timbul. Wala hum yahzanun, tidak pula berduka cita. Tak berduka cita meninggalkan keluarga, anak, isteri, semua tak perlu bimbang. Macam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ardah, matinya tidak meninggal wang yang banyak, bahkan beberapa dirham saja. Ditanya kepadanya, wahai Tuan Khalifah Amirul Mukminin, Tuan meninggalkan sedikit saja untuk anak-anak. Jawapannya, aku tidak mahu membantu mereka melakukan maksiat sekiranya mereka orang yang fasik. Aku tidak mahu tinggalkan wang menyebabkan membantu mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalau mereka orang yang saleh, wallahu yatawalla salihin, Allah SWT akan jaga orang saleh. Perlu apa aku bimbang pada kepentingan masa depannya? Tak perlu bimbang apa pun, semuanya dalam ketetapan Allah SWT. Jadi ini cara berfikir, pola berfikir orang-orang ahli syurga, tuan-tuan. Mereka tidak berduka cita terhadap apa yang mereka tinggalkan. Dunia yang ada, tak perlu bimbang, tak perlu risau. Kebanyakan manusia risau untuk mati, harta ni penat-penat kumpul. Memang tak berbaloi, tuan-tuan. Kumpul semua yang haram, bersusah payah, akhirnya di ujungnya dibakar dalam api neraka. Anak-anak bergaduh, semua yang menuntut hak berkepentingan. Lihat, tak berbaloi langsung. Tapi bagi orang yang akidahnya benar, keyakinannya, paksinya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak perlu bimbang pada benda yang akan datang dalam barzah itu, dan dia tidak perlu sedih terhadap apa yang ditinggalkan. Harta dikumpul dari semua yang halal. Anak-anaknya telah dididik dengan ketakwaan, anak saleh semuanya. Apa perlu dibimbang? Mereka itulah penghuni syurga yang kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, iaitu perbuatan baik, merupakan penyebab datangnya rahmat Allah dan sebab cepatnya rahmat diberikan kepada mereka. Ikhwati fillah. Kemudian datang ayat ke-15 hingga 16 daripada surah Al-Ahqaf ini, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Demikianlah, tuan-tuan, hukum wakaf yang kita raikan, pandukan kepada Quran wakaf ibtidak. Satu pendekatan yang sangat penting untuk kita memahami. Jangan mana-mana berhenti di mana yang kita nak berhenti, walhal maknanya tak sempurna. Suka saya bawa contoh ni berkali-kali untuk tuan-tuan faham. Kalau kita gambarkan, saya minum teh Cina di bawah rumah. Boleh tuan-tuan faham ayat ni? Saya minum teh Cina di bawah rumah. Apa buat Cina tu duduk bawah rumah? Sebenarnya maksud kita saya minum teh Cina di bawah rumah. Tapi kerana tuan-tuan berhenti silap, maksudnya sudah pergi lari. Demikian juga Quran Karim, kena jaga, tuan-tuan. Quran wakaf ibtidak ni sangat penting untuk tuan-tuan miliki, kerana ia merupakan satu research yang begitu mendalam oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari dan juga puteranya Profesor Dr. Abdul Rauf Hassan Azhari, hafizahumullah.
besar jasa mereka untuk mengajar kita bagaimana berhenti yang betul, wakaf yang betul, supaya kita tidak dicela dan dilaknat oleh Quran itu, tuan-tuan. Maksud ayat ini, kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai mengambil masa 3 bulan, 30 bulan, hingga apabila dia telah dewasa, umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku dapat beramal yang saleh yang Kau ridai. Berikanlah kebaikan kepadaku ya Allah, dengan kebaikan dan kebaikan kepada anak cucuku, dengan beri kebaikan itu pula kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepadamu, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari amal saleh yang mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Sebelum, dalam ayat-ayat yang lalu, kita telah bincangkan tentang permasalahan berkaitan tauhid, akidah, pentingnya ikhlas, pentingnya istiqamah. Kini Allah SWT menjelaskan wasiat tentang kedua orang tua sebagaimana banyak telah ditegaskan dalam ayat-ayat yang lain. Dulu kita dah bincangkan dalam surah Luqman. Kemudian Allah turut menjelaskan dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah merintahkan supaya engkau jangan menyembah selainnya, dan hendaklah engkau baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baik. Dulu surah Luqman kita telah bincangkan, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku, kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah tempat kembalimu. Jadi di sini Allah ingatkan lagi, wasainal insana biwalidayhi ihsana, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintah manusia supaya baik kepada dua bapanya, iaitu kami perintahkan manusia untuk baik, berlemah lembut kepada kedua ibu bapa. Abu Daud At-Tayalisi telah pun meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata bahawa ibu kepada Sa'ad pernah berkata kepadanya, bukankah Allah merintahkan taat pada dua ibu bapa? Maka aku ni takkan makan apa pun nak, takkan minum apa pun nak, sampailah engkau kembali kepada kehidupan yang asal, iaitu hidup berasaskan jahiliah. Maka ibu si Sa'ad ni pun tak mau makan, tak mau minum, hingga mereka membuka mulutnya dengan tongkat. Lalu Allah turunkan ayat yang pernah kita bincangkan dalam surah Luqman, dan begitu juga dalam surah ini. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga para pemilik kitab Sunan, melainkan Ibnu Majah. Jadi Allah menjelaskan hamalathu ummuhu kurha. Allah menjelaskan bahawa ibu telah mengandungkan dengan susah payah, disebabkan oleh anak ini. Ibu mengalami berbagai-bagai perasaan, mengidam, rasa nak muntah, merasa berat, merasa macam-macam kesulitan yang lain yang biasanya dialami oleh wanita yang sedang mengandung. Wa wada'athu kurha. Wa wada'athu kurha mana melahirkannya pun susah payah. Ya Allah, tuan-tuan, kita ni orang lelaki mujurlah tak dikenakan tanggungjawab melahirkan anak. Bagi orang perempuan, masya-Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah jelaskan payah, tuan-tuan, mengandungnya, kemudian menyusukannya lagi 30 bulan. Wa fisaluhu, dan kita telah bincangkan dahulu surah Luqman, wa fisaluhu fi amain, iaitu berpisah daripada susu depan selepas 2 tahun. Dan surah Al-Baqarah boleh tuan-tuan, kita lihat Allah menjelaskan tentang perkara berkaitan dengan penyusuan ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'a. Para ibu menyusukan anak mereka 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan tersebut. Perkara ini telah dijadikan dalil oleh Imam Ali karamallahu wajhah bahawa batas paling minimum waktu hamil adalah 6 bulan. Dan dia merupakan satu istinbat yang sangat menarik, kerana pada satu kes yang berlaku, hampir-hampir seorang perempuan dijatuhkan hukuman yang ditetapkan dalam hudud, iaitu rejam, kerana nampaknya dia melahirkan anak hanyalah 6 bulan lepas berkahwin. Bagaimana boleh lahir 6 bulan? Maka akhirnya Sayyidina Ali dengan cara berfikirnya yang amat unik dan pantas. Sayyidina Ali ni seorang yang alim, tuan-tuan, yang sangat hebat ilmunya. Sayyidina Ali telah pun membetulkan perkara tersebut, menjelaskan daripada ayat ini ternyata tempoh penyusuan bila disebut oleh Allah SWT dan tempoh pisah itu 30 bulan menunjukkan bahawa layak bagi seorang perempuan untuk mengandung sekurang-kurangnya, minimumnya ialah 6 bulan.
Perkara ini juga disebut oleh para ulama tafsir dalam riwayat yang lain, oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, bahawa daripada Ba'jah bin Abdullah Al-Juhani, dia berkata, ada seorang daripada kami telah pun bernikah dengan seorang perempuan dari suku Juhaina. Wanita itu melahirkan selang 6 bulan. Lalu suaminya telah pun menemui Sayyidina Uthman dan menceritakan masalahnya. Jadi Sayyidina Uthman mengutus seorang untuk menemui wanita yang diceritakan itu. Ketika wanita itu berdiri untuk mengenakan pakaian, saudara perempuannya menangis. Wanita tanya, apa yang buat menangis? Demi Allah, tidak ada seorang manusia pun yang aku cinta lebih daripada suamiku selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan memutuskan urusanku sebagaimana dikehendaki olehnya. Maknanya saudara perempuan ini menangis, sedih, bimbang jika Sayyidina Uthman menjatuhkan hukuman kepadanya. Dan itulah yang hampir-hampir berlaku. Tiba-tiba Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah pun mengumumkan, menjelaskan daripada fiqih ayat terhadap perkara ini dan istinbatnya. Memang seorang perempuan boleh mengandung dan bersalin dalam tempoh 6 bulan, tempoh yang paling minimum. Nanti kita akan lanjutkan cerita ni tuan-tuan, kuliah akan datang, seperti disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, Ibn Kathir dan lain. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Hadi Syarudin, saya pendengar yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membincangkan ayat yang ke-13 hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Maksud istiqamah ni tuan-tuan, kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, iaitu luzumut ta'ah, tetap pendirian dalam tauhid dan beramal dengan amalan-amalan yang salih. Ini maksud istiqamah. Dalam satu hadis Nabi telah beritahu kita, khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara di sisi Allah yang berterusan walaupun sedikit. Maknanya berterusan dimaksudkan di situ berkekalan. Sedikit berkekalan daripada banyak ditinggal-tinggalkan. Inilah kelebihan yang Allah SWT sebutkan milik orang-orang beriman, yang Allah berikan kepadanya, dicabut daripadanya perasaan takut terhadap perkara yang akan berlaku dan dihilangkan daripadanya keresahan, kebimbangan, kesedihan perkara yang telah lepas. Ini maksud wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Setengah pendapat ahli tafsir mengatakan bahawa tiada kebimbangan terhadap apa yang akan mereka jalani selepas kematian. Wala hum yahzanun, mereka tidak pula berduka cita terhadap dunia yang mereka telah tinggalkan. Harta, anak pinak, semuanya telah dibereskan daripada dunia, lagi diajar kepada anak-anak ketaatan kepada Allah. Sumber rezeki adalah Allah, pemberian adalah Allah, bukan bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada manusia. Maka tiada lagi kebimbangan dalam diri setiap orang yang meninggal dunia, orang-orang saleh ini, kerana Allah SWT telah beri kelegaan kepada mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Jadi perbuatan baik merupakan penyebab datangnya rahmat, dan berkekalan rahmat itu diberikan kepada mereka. Ikhwati billah, istiqamah ni
adalah merujuk kepada berterusan yang datang dari perkataan qama, artinya lurus, tidak bengkok. Jadi sudut bahasa istiqamah ni terlaksananya satu perkara secara berkesinambungan. Jadi difahami dalam erti yang lebih luas, kemudian artinya konsisten, setia melakukan satu perkara sebaik mungkin dan berterusan sedapat mungkin. Jadi dalam ayat ini menekankan tentang ganjaran yang diperolehi sebagai balasan terhadap amalan yang mereka kerjakan. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, keyakinan yang berasaskan kepada innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ia bukan sekadar ucapan di lisan, tapi dibuktikan secara teguh dalam amal perbuatan yang dikerjakan. Dalam ayat berikutnya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ke-15 daripada surah Al-Ahqaf ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai memberinya susu dalam masa 30 bulan. Sehingga bila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang kau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sungguhnya aku termasuk di kalangan orang bersari. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat-ayat yang lalu menghuraikan tentang hak Allah SWT kepada manusia, kini menghuraikan hak orang tua pula terhadap anaknya. Memang Quran seringkali menyekalikan, tuan-tuan, kewajipan taat kepada Allah dengan kewajipan patuh kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Nisa, dalam surah Luqman yang pernah kita bincangkan dahulu, dan Rasulullah SAW pun telah menetapkan bahawa ridallah fi ridha al-walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain. Sebagai contohnya daripada jalur Abdullah bin Mas'ud. Kata Tahir ibn Ashur, seorang mufassir yang terkemuka dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, beliau menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lepas dari sisi hubungan antara keyakinan pada Allah dan keyakinan kepada hari kemudian. Kemudian dia menilai ayat-ayat yang lalu bincang tentang sikap musyrikin berkaitan dengan keesaan Allah, sedangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat selepas ini berkaitan pula dengan hari kebangkitan dan juga yang mereka tolak. Ayat-ayat ini dan sesudahnya disusun dalam bentuk diskusi, tuan-tuan, antara dua orang tua yang beriman dan seorang anak yang kafir, serta seorang anak yang beriman dengan ibu bapa yang kafir. Jadi huraian tentang mestinya berlaku kiamat sengaja ditampilkan dalam gaya diskusi agar lebih berkesan kepada para pendengar. Jadi tuan-tuan, kisah tentang kiamat ni Allah bawa diskusi, dialog yang berlaku di antara seorang anak dengan ayah, anak yang kafir dengan ayah beriman, ataupun sebaliknya. Dengan demikian ia bertujuan mengukuhkan lagi objektif bagaimana keyakinan terhadap hari kiamat itu dipaparkan dalam bentuk diskusi yang intinya, isinya adalah penolakan adanya hari kiamat oleh orang-orang kafir. Ini pandangan yang agak berbeza oleh Ibn Ashur. Kalau tuan-tuan baca Tahrir Tanwir, biasa beliau melihat cara berfikirnya amatlah di luar kotak. Jadi kata beliau, ayat ni bagai menyatakan sungguhnya kami telah merintahkan manusia, siapa pun manusia itu sama dia benar-benar manusia, agar taat kepada kami sepanjang hidup, dan kami telah mewasiatkan agar manusia itu juga buat baik, berbuat bakti kepada kedua ibu bapanya. Siapa pun ibu bapa itu, apa pun kepercayaan dan sikap kelakuan orang tuanya, antara lain kerana ayahnya
terlibat dalam kejadian anak itu sendiri. Dan setelah itu ayah pun menaburkan spermanya ke dalam rahim ibu, dan ibu pun mengandung dengan susah payah, mengalami berbagai bentuk kesukaran dengan mengidamnya, dengan gangguan fizikal dan juga psikologinya, melahirkan pula dengan susah payah. Kalau tuan-tuan mendengar orang perempuan Arab melahirkan anak, lagilah dimaki hamun suaminya waktu sedang melahirkan anak itu. Berbeza daripada perempuan-perempuan Islam Melayu, sabar, dia tenang saja. Tapi bagi perempuan Arab, kalau berada dalam wad kelahiran itu, dia maki hamunnya suaminya. Engkau menyusahkan aku, engkau menyebabkan aku keadaan begini. Nak cerita payahnya tuan-tuan nak melahirkan anak. Jadi masa kandungan dalam perut ibu ni dan berpisah dengan susu ni paling sempurna 30 bulan. Sehingga bila dia, iaitu si anak ni telah dewasa, sempurna dari sudut fizikal dan juga psikologinya, dia hendaklah berbakti kepada kedua bapa. Dan bakti ini hendaklah berlanjutan sampailah dia mencapai usia 40 tahun, sempurna kedewasaan dia. Dan hendaklah sentiasa dia berdoa untuk kedua ibu bapanya dalam segenap doa yang dipohonkan kepada Allah SWT. Antara contoh doa yang Allah ajar kita di sini tuan-tuan, dan ini antara sebaik-baik doa, kerana ia adalah doa Allah SWT ajar kepada kita. Tuanku, aku mohon padamu selama ini supaya selalu baik, anugerahkan kepada aku kemampuan, dorongan yang sama untuk menghiasi jiwaku agar sentiasa bersyukur pada nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Kau berikan kepada ibu bapaku, sehingga mereka ni berjaya memelihara dan menjaga aku daripada kecil. Dan aku mohon juga, ya Allah, ya Tuhanku, kiranya aku secara khusus dapat selalu melakukan amal yang saleh, yang Kau ridai, yang bermanfaat. Dan aku mohon juga, ya Allah, kebaikan itu untuk kelangsungannya sampailah kepada zuriatku, iaitu jadikanlah kebaikan itu berterusan, menyelimuti, mendampingi, menimpa ke atas kami. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, setelah memohon dengan berbagai bentuk permohonan itu, si pemohon ni sedar bahawa tidak sedikit pun pelanggaran yang telah dilakukannya pada masa-masa yang lalu. Lalu dia melanjutkan lagi permohonannya kepada Allah SWT. Sungguhnya pada masa-masa yang lalu banyak kesalahan yang aku lakukan, maka kini aku menyesal. Aku bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, bertaubat kepadamu. Sungguhnya aku ni termasuk orang yang berserah kepadamu lahir dan juga batin. Jadi ayat ni tuan-tuan menjelaskan bahawa sifat manusia ni memohon kepada Allah SWT, mengisyaratkan bahawa manusia hendaklah berbakti kepada kedua bapanya dengan satu tujuan matlamat, bahawa dengan mereka ni merupakan sebab kedatangan kita ke muka bumi. Jadi inilah sebabnya tuan-tuan yang pernah kita bincangkan panjang lebar dahulu, bagaimana dalam surah Luqman juga Allah SWT mengingatkan kepada kita tuntutan berlaku baik kepada ibu bapa. Ihsan ni tuan-tuan ada juga di kalangan para ulama qiraat yang baca dengan hasanah, ada juga yang baca dengan husnan. Jadi kedua-dua kata ni sebenarnya mencakupi segala sesuatu yang menggembirakan dan benda yang disenangi oleh ayah ibu kita. Hasanatun biasanya digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan manusia, kerana melibatkan pemerolehan nikmat, ketenangan jiwa, kesihatan tubuh badan. Jadi demikianlah seperti yang dirumuskan oleh pakar mufradat Al-Quran Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi bakti atau baik kepada kedua bapa ni adalah bersikap sopan santun, merendah diri kepada mereka dalam ucapan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita. Termasuk dalam makna bakti ni tuan-tuan, memenuhi segala keperluan mereka yang menyebabkan mereka ni gembira selagi dengan kemampuan kita sendiri sebenarnya. Ikhwati fillah, muslim-muslimat ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Setengah kitab tafsir, sebagai contohnya tafsir Ibn Atiyah Al-Andalusi, sebagai contohnya Ibn Jarir Tabari, menjelaskan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa keislaman seorang sahabat yang sangat hebat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ni dengan kelebihan yang Allah SWT kurniakan kepadanya, merupakan sahabat yang paling awal masuk Islam. Dan beliau ni telah pun bersahabat dengan Nabi SAW pada usianya 18 tahun.
ketika berada satu rombongan perniagaan ke negara Syam sebagai contohnya bersama dengan Nabi duduk bawah pokok, dia berjumpa dengan seorang padri. Lalu padri itu telah berkata kepadanya, "Wahai pemuda, siapakah kawan kamu yang duduk di bawah pokok itu?" Jawapannya, "Ini sahabat saya, namanya Muhammad. Aku beri berita gembira kepadamu bahawa sebenarnya kawan kamu itu merupakan seorang Nabi, kerana tidak ada seorang pun manusia yang duduk di bawah pokok tersebut selepas Nabi Isa. Maka siapa sahaja yang duduk di bawah pokok itu menunjukkan dia akan menjadi Nabi. Hanya para Nabi sahaja yang akan duduk di situ." Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sejak awal telah mengetahui kelebihan daripada Nabi. Sebagai tambahan, dia melihat akhlak perilaku Nabi yang selalu amat meyakinkannya. Itu sebab dia telah pun menyuruh Nabi SAW ini untuk berusaha untuk menjadi Nabi daripada awal. Justru bila pemilihan itu berlaku, usia Nabi 40 tahun, Abu Bakar berusia 38, 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Maka dialah yang pertama meyakini dan membenarkan Nabi SAW. Sebut semua kebaikan telah pun dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia telah merdekakan berpuluh-puluh orang hamba sahaya yang masuk Islam, antaranya seperti Bilal bin Rabah. Peristiwa yang masyhur yang pernah kita bincangkan satu masa dahulu dalam surah daripada Juz Ammah. Saya beringat ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan Abu Bakar ni amat tamakkan kepada keislaman ayah ibunya, keluarganya. Inilah usaha yang telah dilakukan oleh beliau. Maka sebaik saja pembukaan kota Mekah, tidak ada seorang pun daripada keluarganya, baik di pihak belah atas ataupun keturunannya di sebelah bawah, melainkan semua mereka telah pun menurutinya dalam Islam sebagai seorang Islam. Inilah pujian Allah SWT untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, kisah tersebut turun ayat ini bersesuaian dengan keadaan Abu Bakar penyokong kuat dakwah Nabi SAW. Namun demikian tidaklah dinafikan ia juga turun untuk orang lain, kerana Quran ini pengajarannya adalah umum kepada semua manusia. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Nanti kita akan tinjau lebih lanjut tentang perkara ini dan kuliah akan datang, kelebihan keutamaan yang daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bagi menafikan dakwah bulusta seorang Rawafid, golongan Syiah yang meletakkan Abu Bakar dan juga Umar lebih bawah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, malahan meletakkannya lebih teruk daripada mana-mana manusia. Sebagai orang merampas khilafah yang layak adalah Ali. Ini merupakan dusta palsu yang paling besar. Jauhilah ajaran yang sesat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita akan lanjutkan lagi perkara ini bagi menerangkan kelebihan yang daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk kita memahami perjuangan beliau, untuk kita contohi. InsyaAllah kita akan huraikan lanjut pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, saya pendengar ini mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-15 hingga berikutnya daripada suratul Ahqaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. Kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai memberi susu selama 30 bulan. Kemudian bila ia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, wahai Tuhanku, tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat buat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan beri kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku taubat kepadamu, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang menyerah diri. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal-amal baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ikhwati fillah, dalam satu riwayat daripada Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa ibu Sa'ad ni pernah berkata kepada Sa'ad. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang telah kita bincangkan. Yang kedua, turun untuk Sa'ad bin Abi Waqqas bila ibunya enggan makan, minum kerana melihat Sa'ad ni masuk Islam. Begitu kecewa ibunya, puteranya yang amat disayangi ni masuk Islam, maka ibu telah memberi amaran, kalau Sa'ad tidak keluar daripada Islam, kembali kepada agama datuk nenek moyang, maka ibu akan mati kelaparan. Ibu tidak akan minum, tidak akan makan. Akhirnya Sa'ad telah memujuk ibunya. Memujuk ibunya dengan berkata, kalau ibu berkeadaan seperti ini, saya tetap tidak akan meninggalkan Islam. Maka eloklah ibu makan, minum seperti biasa, kerana saya akan kekal dalam akidah ni. Saya akan berdakwah kepada ibu untuk memasukinya. Jadi ini satu riwayat yang berasingan. Tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, juga kita ada huraikan sebelum ini kisah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar daripada Ba'ja bin Abdullah Al-Juhani. Ada seorang daripada kaum keluarga kami menikahi seorang perempuan daripada suku Juhaina. Wanita itu melahirkan anak selepas 6 bulan berkahwin. Kemudian suaminya telah menemui Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu dan menceritakan masalahnya kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman telah menghantar seorang untuk menemui wanita yang diceritakan itu. Ketika wanita ni bangun untuk menemuinya, saudara perempuannya menangis. Wanita itu bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai adikku? Demi Allah, tidak ada seorang pun manusia yang pernah melakukan buatan yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan seksual ini melainkan suamiku. Allah akan memutuskan hubungan, Allah akan memutuskan ketetapannya sebagaimana dikehendaki olehnya. Jadi bila suaminya bawa kepada Sayyidina Uthman, bawa wanita ni kepada Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman pun telah merintahkan dia untuk direjam. Kerana hukum dalam Islam, kalau seorang itu berzina, melakukan hubungan seksual lelaki perempuan selepas dia menikmati perkahwinan yang sah, maka hukumannya adalah rejam. Berita itu sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali telah berjumpa dengan Sayyidina Uthman dan bertanya kepada yang tegas, apa yang tuan buat, apa yang Sayyidina Uthman Amirul Mukminin buat. Uthman berkata, wanita ini telah melahirkan anak selepas 6 bulan berkahwin. Adakah waktu hamil seperti itu? Jadi Sayyidina Uthman bertanya ni dengan soalan seolah-olah mengatakan bahawa bayi itu bukan benih suaminya. Jadi maknanya perempuan tersebut telah pun berzina. Sayyidina Ali berkata, cuba kita perhatikan ayat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya? Tapi dalam ayat Allah yang lain kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini fahamnya, fiqihnya Sayyidina Ali yang ternyata amat tinggi. Perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'a. Ayat daripada surah Al-Baqarah. Para ibu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyusukan, menyempurnakan susuan. Maka tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi sekalian, jika diperhatikan usia hamil campur dengan menyusu 30 bulan. Jadi jika menyusu dah 24 bulan, maka tempoh hamil yang berbaki 30 tolak 24 ada 6 bulan. Jadi 6 bulan ini diperakui oleh Al-Quran Al-Karim, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Uthman berkata, demi Allah, aku tidak memahami perkara ini. Bawalah perempuan tersebut. Ternyatalah perempuan itu telah pun dijatuhkan hukuman rejam. Ba'ja berkata, demi Allah, bila baby yang dilahirkan sahaja, tidak ada yang lebih serupa di antara bayi itu, tidak ada yang lebih menyerupai bayi itu melainkan ayahnya yang tadi melaporkan perkara tersebut kepada Sayyidina Uthman. Bila ayah laki ini, ayah baby ini melihat saja baby tersebut, dia berkata, demi Allah,
memang benar ini anakku, aku tidak meraguimu. Jadi artinya tuan-tuan, lelaki ni menuduh isterinya melakukan zina, dan isteri telah dihukum rejam sampai mati. Bila dia melihat saja anak dia lahir, dia merasa amat kesal atas perbuatannya menuduh isterinya berzina itu. Lalu Allah telah mengenakan kepadanya satu ujian, iaitu wajahnya diserang dengan luka dan bernanah, tuan-tuan. Penyakit tersebut terus menerus menggigit seluruh tubuhnya sampailah dia mati. Perkara ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, disebut juga oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Abdul Mansur, dan demikian juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir Tabari. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, Allah SWT mengajar umat Islam untuk membincangkannya, memikirkannya berkaitan dengan ayat yang lain. Layak seseorang perempuan itu yang berkahwin, mengandung dan melahirkan anak dalam tempoh 6 bulan, lebih sedikit. Jadi itulah dia tempoh yang sebenarnya dibincang oleh para fuqaha. Ada beberapa lahzah. Lahzah ni disebut logik akalnya, iaitulah terpancarnya sperma itu ke dalam rahim seorang perempuan untuk mempersenyawakan ovum. Ini adalah kajian yang dibuat oleh para ulama fuqaha. Masya Allah, detail sekali kajian tersebut. Ibn Abi Hatim berkata, ayahku iaitu Abu Hatim bercerita kepadaku, telah memberitahu kepada kami Farwa bin Abil Maghra, telah memberitahu kepada kami Ali bin Mishar Daud bin Abi Hind dari Ikrimah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jika ada seorang wanita melahirkan anak dalam tempoh 9 bulan, maka cukuplah untuknya menyusukan baby tersebut 21 bulan. Artinya salasuna syahrah tadi 30 bulan, tolak 9, 21 bulan dia menyusukan anak. Maknanya tak sampai 2 tahun lah. Jika melahirkan dalam tempoh 7 bulan, maka memadailah untuk dia menyusukan anak tersebut 23 bulan, kerana angka akhirnya adalah 30. Jika dia melahirkan anak itu dalam masa 6 bulan, maka hendaklah dia menyusukan anak tersebut selama 2 tahun, kerana 6 tambah dengan 2 tahun iaitu 24 bulan, jadilah 30 bulan. Dan dinyatakan Allah SWT di sini, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya sampai dia memisahkannya daripada susu selama 30 bulan. Ikhwati billah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat, sedangkan ayat ini turun terlebih dahulu pada zaman Nabi SAW. Di sini kita belajar fiqahnya para sahabat kepada ayat-ayat Allah SWT. Kemudian hatta idza balagha ashuddahu, bila dia sampai usia dewasa menjadi kuat, wa balagha 40 sanatan, dia sampai umurnya 40 tahun. Ketika akal, kefahaman, kesabarannya telah sempurna. 40 tahun ni orang putih pun sebut life begin at 40. Umur seorang itu dikira umur pada 40 tahun barulah dia matang. Wangnya sudah cukup, anak-anaknya sudah meningkat dewasa, membesar, kerjanya mungkin pun sudah naik pangkat. Jadi dia pun tidak spend begitu saja sewenang-wenangnya. Biasanya orang usia 40 tahun ni dia lebih matang dari sudut tindakan-tindakan ni, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian. Namun tak dinafikan lah, ada juga yang sudah sampai ke umur seperti ni tapi kelakuannya macam budak-budak lagi. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, iaitulah satu asar, inna syaitana yajuru yadahu ala wajhi man jawazal 40 wa lam yatub wa yaqul bi abi wajhun la yuflih. Kalaulah seorang itu usianya 40 tahun tapi masih lagi melakukan maksiat dan kekal seronok melakukannya, enjoy melakukannya, maka syaitan akan menarik tangannya kepada wajah tersebut, mencakarnya, lalu berkata kepada beliau, bagus, kekallah engkau melakukan maksiat ni, kerana umur 40 tahun kalau kau tak berubah, engkau akan kekal melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini. Tempoh matang yang disebut oleh Allah SWT di sini, wabalagha ashuddahu, ashud, al-ashud yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu. Al-ashud ini manusia berbeza-beza dari segi urufnya. Kata Asy-Sya'bi dan juga pandangan ini daripada Zaid bin Aslam, maksud ashuddahu ni bila seorang itu sampai umur baligh lalu ditulis baginya segala keburukan dan kejahatannya. Kata Muhammad bin Ishaq pula, biasanya ikut kajian aku, yang dimaksudkan ashuddahu ini seseorang itu bila sampai kepada usia 18 tahun. Dan inilah yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Ada pula yang mengatakan pada usia 20 tahun. Ibn Abbas dan juga Qatadah mengatakan usia 33 tahun.
Biasanya 33 tahun ni dah menjadi satu apa yang kita panggil sebagai satu permulaan percaturan akal yang sangat waras, dan bila dia sampai kepada umur 40 dia akan matang sepenuhnya. Tapi kata Ibn Atiyah Al-Nusi, sebenarnya jumhur di kalangan Nuzar mengatakan umur asyuddahu yang dimaksudkan iaitu 36 tahun. Kata Hilal bin Yasaf pula dan lain-lain, yang dimaksudkan dengan asyuddahu di sini memang sebenarnya arba'una aman, 40 tahun itu sendiri. Allahu a'lam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Maknanya manusia yang paling bijak bertindak mungkin berbeza-beza mengikut kepada uruf, mengikut kepada latar belakang keluarganya, mengikut kepada pendidikannya. Barangkali pada zaman dahulu sebelum pendidikan begitu sempurna, usia manusia 14 tahun sudah berkahwin, Allahu a'lam. Sekarang usianya 30 tahun, kadang-kadang masih belum matang lagi walaupun pelajarannya tinggi. Allahu a'lam. Ini adalah perkara-perkara yang dipersisihkan oleh para ulama dari sudut ketetapan asyuddahu. Bagi mereka yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan asyuddahu ni sampai umur 40 tahun, kerana itu Allah SWT datangkan takkid, iaitu tafsir wa balagha 40 sanatan. Jadi Allah sebut lagi sekali 40 sanatan. Ini adalah pandangan setengah para ulama tafsir. Allahu a'lam yang mana satu. Tapi biasanya umur 40 tahun tu adalah ketetapan yang sangat final. Biasanya di situlah seorang menjadi sangat bijak mencatur urusan kehidupannya. Tapi sebelum itu lagi dia sudah mula berfikir. Biasanya 40 tahun tu dia sudah kaya dengan pengalaman kehidupannya dalam bergaul dengan berbagai kategori manusia. Inilah yang disebut oleh kebanyakan ahli tafsir riwayat-riwayat tersebut. Seterusnya dia berdoa kepada Allah SWT. Dia minta dikurniakan ilham. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, ilhamkan kepada aku cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, supaya aku dapat beramal saleh yang kau ridai pada masa yang akan datang. Wa aslih li fi dhurriyyati. Berilah kebaikan kepada anak cucuku. Jadikan mereka ni orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat denganmu. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku tawad padamu dan sungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang menyerahkan diri. Ada yang mengatakan bahawa ketika seorang telah sampai usia 40 tahun, pada secara umumnya tidak akan ada terjadi perubahan apapun setelahnya. Sehingga dalam ayat ini terdapat isyarat bahawa siapa yang telah pun menginjak usia 40 tahun, dia mestilah memperbaharui taubat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang serupa pada masa akan datang. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, selanjutnya Allah mengingatkan kita, ulaika allazina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Mereka itulah orang yang kami terima daripada mereka amal salih yang telah mereka kerjakan. Kami ampunkan dosa-dosa yang lalu. Mereka itu merupakan penghuni syurga. Mereka adalah orang yang bersifat seperti yang telah jelaskan atas, iaitu golongan yang bertaubat dan kembali kepada Allah SWT dan memperbaiki amal salihnya pada masa akan datang. Daripada sekarang keazaman telah dimulakan, disertai dengan taubat dan istighfar, nescaya dia akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Nanti kita akan lihat pada kuliah akan datang pandangan para ulama tafsir, contohnya Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir tentang beberapa kategori manusia yang mungkin dimaksudkan oleh Allah dalam konteks ini. Turunnya untuk beberapa individu, tapi pemakaiannya sampailah ke hari kiamat di atas kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Nanti kita akan tinjau lanjut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Pemimpin Usama Hadi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita membincangkan ayat yang ke-16 daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal baik yang mereka telah kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat lalu kita telah bincangkan tentang umur 40 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat ini turun, kata Al-Imam Ibn Jauzi, melibatkan mengikut pandangan para ulama, merujuk kepada beberapa individu. Yang pertama, turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana dia lah merupakan sahabat Nabi sejak usianya 18 tahun yang telah kita ceritakan sebelum ni. Nabi berusia 20 tahun pada masa itu. Mereka berada di Syam dalam satu perniagaan, dan Nabi duduk di bawah pokok sidrah. Lalu Abu Bakar pergi kepada seorang rahib di sana, bertanya tentang permasalahan berkaitan dengan agama. Masa itu mereka merupakan orang jahiliyah, orang Arab, belum ada Islam lagi. Tiba-tiba rahib itu telah bertanya, Man rajul ladzi fi dhilli sidrah, siapa dia duduk di situ? Jawapannya, itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata padri tersebut, ini memang merupakan seorang Nabi, kerana tidak akan ada siapa pun yang duduk di situ selepas Isa, melainkan seorang yang bakal menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq telah pun menapak dalam dirinya, mengakar dalam dirinya keyakinan, kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Lantaran itu dia dipanggil sebagai Siddiq, salah satu sebab. Bila Nabi memberitahu perutusan malaikat datang kepadanya untuk memwahyu, Abu Bakar merupakan seorang yang berusia 38 tahun, dan dialah yang pertama membenarkan, memperjuangkan, bahkan menyokong dengan bersungguh-sungguh perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu Allah tekankan sini umurnya 40 tahun. Dan bila usianya 40 tahun, 2 tahun kemudian Nabi berusia 42, dia berusia 42. Dia berusia 40, 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dia telah berusaha untuk mengislamkan ke seluruh keluarganya, termasuk kedua ibu bapanya, anak-anaknya, keseluruhan sekali lelaki dan perempuan. Tidak ada seorang pun di kalangan keluarga melainkan telah masuk Islam. Dan ini tidak berlaku kepada sesiapa pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini pandangan pertama, tuan-tuan, disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir. Jadi ayat ini turun untuk memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir, jumhur. Bagaimana kita nak tolak pandangan jumhur untuk membenarkan pandangan Syiah, tuan-tuan, yang mendustakan, menganggap ada kepatut balik dari menziarahi Nabi SAW, makam Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, balik memberitahu, saya pulang dari melawat makam Nabi dan jirat Abu Bakar dan Umar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak adalah manusia lebih derhaka daripada ini, tuan-tuan. Keji sekali perkataan digunakan. Kalau sebut kubur boleh tahan, tuan-tuan, boleh sebarkan dalam Facebook, dalam Google, sebarkan dalam fitnah-fitnah ini. Abu Bakar dengan Umar dipanggil kuburnya macam kubur Cina pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, fitnah apa yang paling besar menimpa umat ini bila orang-orang jahil yang dengan emosionalnya menyokong revolusi Islam Iran. Kononnya Iran itu satu-satunya yang menegakkan Islam, tidak orang lain. Akhirnya terperosoklah ramai-ramai ke dalam jurang kebinasaan untuk menyokong gerakan yang akhirnya akan menyokong gerakan Yahudi seperti disebut Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, dan dapatan kajian moden menunjukkan bahawa antara yang paling kuat menyokong Yahudi adalah Iran sebenarnya. Maka peliharalah diri kita, tuan-tuan, daripada terlibat dengan Syiah dalam keadaan kita jahil. Pelajarilah Islam. Islam ni bukan diikuti dengan emosional, tuan-tuan, diikuti dengan logik akal, tidak. Banyaknya kepura-puraan dan juga wayang yang berlaku. Nyokong ini kononnya, menentang ini kononnya, tapi sebenarnya mereka lah penyokong kuat kepada Yahudi. Pandangan kedua mengatakan bahawa ayat yang sedang kita bincangkan ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah kita ceritakan kisah tersebut, sama ada dalam surah ini atau surah Luqman yang lalu. Ini merupakan pandangan Dhahak, pandangan Suddi. Manakala yang ketiga disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Ayat ini turun tentang melibatkan keseluruhan umat Islam. Ini merupakan pandangan Al-Hasan.
turun untuk setiap umat Islam macam kita. Betapa rasa dalam diri syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang terbit dalam bulan Ramadan sebagai contohnya, mengalirlah air mata, bergenanglah kelopak mata dengan air mata, memikirkan nikmat Allah yang banyak kepada kita yang belum habis kita syukuri, dengan anak isteri kita yang turut beriman, dengan ayah ibu kita yang beriman, dan lebih-lebih lagi kepada saudara yang memasuki Islam dan berjaya mengislamkan orang-orang yang berdekatan dengannya. Jadi ayat ini, kata Al-Hasan, dia turun untuk semua umat Islam, bukan kepada Abu Bakar semata-mata dan bukan kepada Sa'ad bin Waqqas, malahan turun daripada zaman Nabi sampailah kepada kita pada hari ini. Wa ana amala salihan tardah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah SWT telah pun memakbulkan doa Abu Bakar. Wa ana amala salihan tardah, Abu Bakar telah pun memerdekakan 9 orang beriman yang pastinya, dan lebih daripada itu sebenarnya. Dia tidak mengkehendaki dalam apa yang dilakukan itu melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakukan semua kerana Allah, tidak mau diungkit-ungkit, disebut-sebut, dinyata-nyatakan kepada orang. Abu Bakar tidak suka. Abu Bakar suka ikhlas, ketua orang-orang ikhlas di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Itulah yang diterima. Ada setengah qiraat seperti ini dibaca Ibn Katsir, Nafi', Abu Amr, Abu Bakar bin Asim, bukan dibaca nataqabbal, yutaqabbal. Yutaqabbal ini atas wazan mabni lil majhul yang merujuk pada yutajawaz. Ya, maksudnya diterima. Itulah mereka yang diterima sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan ada juga yang baca dengan yataqabbal wa yataqabbal. Ini merupakan qiraah Abu Mutawakkil, Abu Raja, Abu Imran Al-Jawni. Yutaqabbal, yataqabbal fi ashabil jannah, iaitu di kalangan mereka yang diampunkan, diberi pelepasan daripada syurga. Tuan, diberi pelepasan untuk masuk syurga. Kalau kita baca surah Ali Imran pula, man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Berkata Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa arda, orang yang selamat di sisi Allah SWT bukanlah orang yang selamat di dunia, tapi selamat bila dia melihat di belakangnya tiang sirat, di hadapannya syurga telah pun terbentang, itu dia orang yang selamat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Inilah dia janji kehebatan yang Allah SWT telah berikan, yang diberikan untuk mereka diterima amalannya. Allah janji penerimaan terhadap amalan yang dilakukan olehnya. Alladzi kanu yu'adun, dijanjikan. Kepada siapa dijanjikan? Diberitahu janji tersebut kepada para nabi-nabi lah, para nabi dan rasul lah. Janji tersebut telah pun termaktub dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu pula kepada guru yang baru yang mengaku menjadi nabi, ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, datang selepas Nabi, seperti ajaran Qadiani yang telah kita pelajari sebelum ini. Tak perlu tuan-tuan, semuanya telah termaktub, telah jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian datang ayat yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ta'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu madha ma hadha illa asatirul awwalin. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. Datang ayat yang berikutnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ke-17 dan 18, di mana Allah gambarkan, dan orang yang berkata kepada ibu bapanya, cis bagi kamu keduanya, apakah kamu berdua mengingatkan aku bahawa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu ibu bapanya pun bermohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu wahai nak, berimanlah kamu pada Allah, sungguhnya janji Allah itu adalah benar. Lalu anak itu berkata, ini tidak lain hanyalah merupakan dongengan orang-orang terdahulu. Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah lalu sebelum mereka dari jin dan juga manusia. Sebelum mereka itu dari jin dan manusia, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi selepas Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang berdoa dan berbuat baik kepada ibu bapa serta balasan kemenangan dan keselamatan yang dijanjikan di sisi Allah, selanjutnya Allah menjelaskan pula keadaan mereka yang derhaka kepada ibu bapa. Allah mengingatkan, wallazi qala liwalidayhi uffi,
Dan orang yang mengatakan kepada kedua ibu bapanya, cis. Ayat ni bersifat umum tuan-tuan. Bagi siapa pun yang mengucapkan kata-kata yang keji kepada ibu bapanya, kata-kata menyinggung, kata-kata yang menghina, ini termasuk di kalangan celaan, amaran dan hukuman yang bakal Allah kenakan kepadanya. Ada setengah para ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun terhadap anak Abu Bakar yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abdul Rahman bin Abu Bakar ni mengikut riwayat dikemukakan oleh Ibn Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, Abdul Rahman antara anak yang paling lambat masuk Islam. Beliau ni hanya masuk Islam selepas perang Uhud. Dalam perang Badar dan perang Uhud, dia sendiri telah mencari pedang terhunus di tangannya untuk memenggal kepala ayahnya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini pandangan setengah ahli tafsir menyatakan seperti itu. Jadi bila Abu Bakar dan isterinya Ummul Ruman memujuk kepada anak ini supaya dia masuk Islam, tapi dia telah menolak dengan kata-katanya yang begitu tegas kepada ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan ibunya Ummul Ruman radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini satu pandangan, tapi kebanyakan para muhaqqiqin menolaknya dengan mengatakan bahawa Abdul Rahman ini ternyata seorang sahabat yang mulia dan kemasukannya ke dalam Islam sebelum itu sebenarnya, pandangan mengatakan bahawa beliau lah yang dimaksudkan ayat ini tidak kena mengena sama sekali. Ia adalah peringatan untuk setiap umat Islam supaya jangan biadab kepada ayah ibu. Dan satu kisah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, lanjut kita bercerita tentang kepentingan mentaati ayah ibu ni. Ada beberapa perkara yang menarik lah. Ketaatan kepada ayah ibu ni tuan-tuan adalah ketaatan yang besar selepas taat pada Allah SWT. Kerana itu ada satu riwayat tentang anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah. Abu Bakar ada beberapa orang anak lelaki, seorang daripadanya Abdullah. Abdullah ni ada seorang isteri yang sangat cantik, namanya Atikah bin Zaid bin Amr Al-Adawiyah. Dia ni merupakan saudara kepada Sa'id bin Zaid yang telah berkahwin dengan adiknya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bernama Fatimah binti Al-Khattab. Ini kisah kait mengait pernah kita bincang dalam surah Taha yang lalu, keislaman Sayyidina Umar dengan kelebihan dakwah yang dilakukan oleh adiknya sendiri bernama Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Pernah kita bincangkan dulu tuan-tuan, tak perlu diulang panjang lebar. Ini anak kepada Abu Bakar, namanya Abdullah, berkahwin dengan seorang gadis yang sangat cantik namanya Atikah, adik kepada Sa'id, seorang wanita yang sangat cantik, gadis yang sangat rupawan. Sehingga menyebabkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kecantikannya ini menyebabkan Abdullah melekat dengannya. Ini diceritakan dalam kitab Al-Sahabah, Vitamin Sahabah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini bukan kita ungkit keburukan para sahabat generasi yang mulia, tidak tuan-tuan. Ini satu pengajaran. Dia amatlah cinta kepada isteri ini sampai tertinggal banyak perkara. Antaranya terlepas sembahyang Jumaat. Ayahnya pergi sembahyang Jumaat, lihat dia kat rumah, balik sembahyang Jumaat. Ayah kata, kau tak pergi sembahyang lagi? Dah habis sembahyang Jumaat lah nak. Abu Bakar menjadi sangat marah melihat anaknya bersama dengan isteri tak pergi sembahyang Jumaat. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah pun berkata, syagalatka Atikah talliqha. Talliqha. Atikah ni telah menyebabkan kamu lalai, ceraikan dia. Maka dia menceraikan tuan-tuan. Tapi bila diceraikan anak isterinya ini bernama Atikah, dia merasa sedih. Yalah, isteri ni salihah, dia tidak ada kena-mena, dia tidak silap. Yang silap adalah dirinya sendiri. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dia berkatalah dalam bait syair yang sangat cantik, Atikah, aku takkan lupa kamu selagi matahari masih terbit. Ni bait-bait syair orang bercinta lah tuan-tuan. Bila kita mendengar geli-geleman lah tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, rasa sedih dia, tak lalu berbagai-bagai perkara. Perkara tersebut telah menyebabkan Abu Bakar menjadi sedih. Nanti kita bincangkan perkara lebih lanjut tuan-tuan. Kisah ni ada kait-mengait menarik untuk kita fahami ketaatan kepada ayah ibu kadang-kadang menjangkau banyak perkara untuk kita berkorban, dan itulah yang dituntut dalam Islam. Selagi ayah ibu ni merupakan orang beriman, maka wajarlah ditaati. Nanti kita akan lihat perkara ini yang kuliah akan datang. Apakah kesudahan kisah tersebut? Menantunya diceraikan atas arahan Pak Mentua. Pak Mentua ni seorang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT, tak sama macam Pak Mentua yang ada sekarang. Tak wajar disamakan tuan-tuan. Nanti kita lihat apa kesudahan perkara tersebut. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.